Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Tarik nafas sebentar. Haziq nampaknya tadi main bola dengan penuh perasaan walaupun bola tidak dapat dicapai. Saya dapat capai. Last. Oh ya, betul lah. Tapi memang penat. Memang sangat-sangat penat sebab kita kena menggunakan hati kita untuk insting kita untuk tahu kaji kat mana bola tu kan. Pendegaran lagi. Sambil-sambil kita kena bersaing untuk rebut bola tu. Baik. Memang susah untuk main bola tu. Dan saya sangat-sangat kagum dengan semua yang berada dalam satu tim Harimau Buta tu. Dan hari ini 3 Disember merupakan Hari Orang Kelainan Upaya Sedunia. Jadi kita nak bercerita mengenai sambutan Hari OKU Antarabangsa. Kita nak bersama dengan Pengerusi Eksekutif Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, iaitu Encik Silaturahim Dahman. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Baik, dan juga kita ada Datuk Profesor Dr. Yasmin Hussain, iaitu Dekan Fakulti Pendidikan dan Pengajian Liberal City University Petaling Jaya. Selamat datang. Terima kasih. Baik. Kalau kita tengok tahun ini punya tema sambutan sangat panjang. Kan? Okey, saya baca lah boleh? Boleh. Transformative Solutions for Inclusive Development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Wah, okey. Kalau kita boleh terjemahkan dalam yang lebih mudah sebenarnya kan, apa sebenarnya yang boleh dikongsikan, Datuk? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Pertama, saya nak ucapkan tahniahlah pada Haziq tadi. Saya tengok bermain, tapi itulah perasaannya apabila ditutupkan mata. Jadi kita perlu menggunakan mata hati dan juga terutama fikiran kita, dan kita kena betul-betul fokus. Kalau tak, saya tengok tadi susahnya nak dapat bola, padahal bola ada depan mata. Tapi tak dapat juga. Saya baru tahu rupanya bola tu depan mata saya. Sehinggalah apabila pemain tu tadi tidak menendang bola tu, barulah Haziq baru dapat touch bola tu. Kalau tidak tak dapat. Itulah sukarnya hidup orang-orang OKU ini yang kita perlu faham. Jadi untuk tema tahun ini adalah transformasi ke arah pembangunan inklusif. Peranan inovasi dalam memenuhi accessibility dan kesesamaan OKU. Jadi kita kat Malaysia ni alhamdulillah, maknanya rakyat dah mula sedar akan hadirnya orang OKU ini. Walaupun hari ini merupakan hari kemuncak sambutan Hari OKU, tetapi kita perlu menyantuni OKU ini setiap masa. Hari-hari kita bersama mereka, hari-hari kita faham apakah peranan dan kepayahan yang mereka hadapi. Jadi untuk Hari OKU ini sebenarnya untuk tema tahun ini kita nak memikirkan bagaimanakah kita nak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi OKU kita ini. Sebab kita di Malaysia, kita nak mencapai 1%, tetapi kebanyakan tempat tidak mengambil OKU bekerja. Dan kita juga nak memastikan OKU kita ini mendapat hak sama rata. Bagaimana nak buat. Tetapi bila kita fikirkan macam ni, dari segi sukan, kita tahu kita Paralimpik kita memang antara yang terbaiklah di dunia. Sekarang kita come up dengan Harimau Buta, main bola sepak dan sebagainya. Jadi cikgu saya, cikgu daripada Sekolah Menengah Kelang, membina inovasi, Cikgu Azam membuat inovasi bagaimana anak-anak yang buta ni tadi, yang kurang upaya penglihatan ini dapat berlari bersama, dan mereka berjaya berlari 5 km menggunakan alat inovasi itu tadi. Jadi perkara-perkara ini kita, pihak rakyat, pihak guru dan sebagainya memainkan peranan kita. Tetapi bagi OKU sendiri, mereka juga perlu memainkan peranan mereka. Jangan tunggu hanya kita saja memberi, tapi mereka juga perlu memainkan peranan, terutamanya dari segi mungkin peningkatan profesionalisme mereka. Belajar terus belajar. Ibu bapa juga memainkan peranan penting. Bagaimana nak memastikan anak-anak ini meneruskan kesinambungan kehidupan dan meningkatkan kemahiran-kemahiran yang pada mereka. Ini semua yang kita kena fikirkanlah untuk Hari OKU. Itu pembukaan mengenai hari sambutan Hari OKU Antarabangsa 2022. Jadi kita nak borak juga dengan Pengerusi Eksekutif Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia, di mana Encik Silaturahim Dahman. Mungkin boleh ceritakan dulu berapa ramaikah sebenarnya, kalau kita nak kira lah, nak bagi tahu jumlah mereka orang kelainan upaya di Malaysia, dan juga berapa ramaikah yang OKU penglihatan di Malaysia? Baik. Terima kasih. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization, setiap negara akan mempunyai sekurang-kurangnya 10 hingga 15% yang rakyatnya OKU dari pelbagai kategori. Jadi kalau kita tengok Malaysia sekitar 30 ke 32 juta population pada hari ini,
maka kita boleh anggarkan OKU di Malaysia berada di sekitar 3 ke 4.5 juta orang. Ya? Itu keseluruhannya? Keseluruhan. Bagi OKU penglihatan yang berdaftar dengan JKM sudah melebihi 50,000, di sekitar 52-54,000, lebih kurang begitu. Ini angka yang besar. Jadi tema tahun ini sebenarnya melaung-laungkan perubahan dasar, penghijrahan dasar dari semua lapisan, khususnya institusi dan agensi yang menyediakan kemudahan kepada OKU ini agar mengambil kira semua pembangunan dan inovasi itu bersifat inklusif. Ya. Jangan kita anggap yang keperluan untuk OKU itu adalah sesuatu yang bersifat afterthought thinking, iaitu perubahan yang harus dibuat di kemudian hari. Sebenarnya keperluan asas itu dalam semua sektor lah, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur, sukan, politik, ekonomi, sosial, hiburan, hendaklah mengambil kira keperluan 7 golongan OKU di Malaysia ini daripada awal, agar kita tidak perlu memikirkan perubahan yang harus dibuat di kemudian hari untuk keperluan mereka. Kerana itu satu pembaziran. Setelah sesuatu sistem, sesuatu kemudahan itu disediakan, kemudian perlu diubah suai pula. Ya. Jadi saya sebagai salah seorang aktivis lah, saya anggap diri saya ni kepada golongan OKU, dan salah seorang pemikir untuk pembangunan OKU ini, ingin menyeru kepada semua institusi, sama ada kerajaan maupun badan bukan kerajaan, NGO maksud saya, untuk melihat setiap pembangunan dan inovasi itu secara menyeluruh dan holistik, agar semua rakyat, khususnya OKU yang dianggap 4.5 juta itu tidak dipinggirkan, dan mereka harus diberi peluang yang sama rata seperti mana yang disebut di dalam tema tahun ini. Kena dengan tema inklusiviti katanya. Jadi kalau kita boleh bercakap sedikit, Datuk, iaitu tentang inklusiviti lah. Jadi sejauh mana sebenarnya pelibatan OKU di Malaysia ni kalau kita bercakap daripada segi politik, ekonomi dan juga sosial. Kalau kita lihatlah secara general. Kalau kita lihat di Malaysia ni, seperti saya katakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia memang bernasib baik. Walaupun OKU banyak telah dilibatkan bersama. Contohnya dalam pilihan raya lepas, kita ada seorang OKU fizikal yang juga masuk bertanding. Doesn't matter, yang penting rakyat menerima. Kemudian dari segi pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan, dari segi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, pihak kami berusaha untuk memastikan anak-anak ini dapat belajar dengan baik. Kita ada sekolah-sekolah pendidikan khas untuk orang kurang pelajar yang layman term lah, kita kata buta ataupun kurang upaya penglihatan. Kita ada sekolah pendidikan khas untuk pendengaran. Kita ada program integrasi untuk masalah pembelajaran. Kita juga dah bina sekolah untuk pendidikan khas vocational bagi anak-anak ni. Jadi kita dapat macam-macam. Universiti pun, contohnya UM, UKM, yang universiti swasta atau universiti yang saya berada sekarang ni, City University, juga kita menerima kehadiran pelajar-pelajar ini. Sebab kita nak memastikan apa yang kita nak tengok adalah kita membina talent development bagi anak-anak ni. Dia masuk belajar dengan kita dan kita pastikan mereka bersama kita dalam menyambut peluang-peluang pekerjaan itu. Jadi memanglah apa saja dalam nak kata orang nak buat polisi negara Malaysia, kami sebagai ahli majlis kebangsaan bagi orang kurang upaya, kita ada macam-macam lagi. Semuanya kerajaan libatkan pihak-pihak kita bersama dengan OKU untuk sama-sama mengubah dasar dan polisi bagi kepentingan negara Malaysia, bagi kepentingan OKU di Malaysia ini. Itu sebenarnya adalah satu pendekatan yang saya rasa mengagumkan dan sangat baik kerana melibatkan semua pihak, dan itu sebenarnya ingin dicapai, kan? Dan mungkin bagaimana pula dengan pelibatan dalam bidang perniagaan?
Ya, salah satu bidang yang kita promote kita promosikan adalah usahawan di kalangan OKU. Cuma yang kita kena fikirkan usahawan yang bagaimana yang boleh mereka usahakan. Mereka terutama OKU penglihatan tidak boleh menjadi pemandu e-hailing mereka tidak boleh menjadi usahawan yang berniaga di tepi jalan for example Jadi usahawan yang harus bersifat inklusif yang mungkin boleh dibuat dari rumah ataupun yang saya pernah terfikir tapi belum dapat dilaksanakan adalah kita memperkenalkan Inclusive Business Center pusat perniagaan inklusif yang di dalamnya terdiri daripada pelbagai OKU yang mempunyai kemahiran yang berbeza-beza. Contohnya, ketika orang yang tidak dapat mendengar boleh menjalankan kerja-kerja multimedia, yang tidak dapat melihat pula boleh membuat pemasaran melalui telefon, telemarketing. Manakala yang cacat anggota mungkin boleh membuat kerja-kerja pentadbiran. Dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Inclusive Business Center ini adalah untuk orang awam. Bukannya OKU berniaga sesama OKU. Ia mesti bersifat komersial dan mempunyai nilai yang sama seperti perniagaan yang lain. Dan sekarang ini untuk kita membuat kerja-kerja secara remote maksud saya adalah perkara biasa. Jadi perkhidmatan yang ditawarkan itu bukan bersifat domestik, mungkin boleh bersifat antarabangsa. Dan pihak klien yang berada di sana tidak perlu tahu pun yang menjalankan kerja di center ini adalah OKU. Ini satu idea yang mungkin sampai masa saya tak pasti pihak mana, mungkin pihak kementerian, mungkin pihak NGO bergabung tenaga dan wang ringgit untuk membangunkan Inclusive Business Center ini. Baik. Sebenarnya kalau memang banyak perkongsian dan sangat menarik dan juga banyak idea yang dikongsikan untuk kita semua sama-sama buka kita punya pandangan, buka mata hati kita untuk sama-sama kita mengangkat mereka, menyantuni semua OKU di luar sana kerana mereka sebenarnya mempunyai sesuatu yang luar biasa yang boleh digunakan untuk semua orang sebenarnya. Itu adalah satu idea yang sangat bagus yang kita dengar hari ini. Saya suka pusat inklusiviti yang untuk usahawan tu. Dan diharapkan dengan sambutan Hari OKU Sedunia hari ini dapatlah ramai pihak di luar sana buka mata untuk melihat sebenarnya banyak peluang dan juga kehebatan bakat daripada orang kelana upaya. Yang saya boleh ambil sikit tadi peluang pekerjaan hak sama rata untuk semua OKU Baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Satur Rahim Dahman dan juga Datuk Profesor Dr. Yasmin Hussain sudi bersama kami untuk Hari OKU hari ini. Dan Haziq, kita nak rehat sekejap Haziq. Nak berehat dah? Nak berehat sekejap. Okey, kembalinya kita selepas ini ada banyak lagi segmen-segmen menarik di MSI. Kembali selepas ini.